Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin khas edisi malam 3 Mei 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, penularan wabak pandemik COVID-19 telah menjejaskan pelaksanaan projek kerajaan dalam sektor pembinaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, banyak projek tergendala dan ditangguhkan demi menjaga keselamatan pekerja. Begitulah juga keadaan pelaksanaan projek-projek. Di negeri Sarawak ini, projek-projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan, projek rakyat yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri, projek di bawah RTP dan ada juga sebahagiannya di bawah MRP. Banyak yang tergendala. Kadang-kadang ada setengah mereka yang tidak ada modal lain untuk nak memanjangkan agenda politiknya. Mereka kata, wah, kerajaan ini tidak mengutarakan janji. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan geran MRP Dun Bukit Sari di Lawas pada Ahad. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari menambah, selain projek tertangguh, banyak syarikat yang mengalami masalah tenaga kerja, kekurangan bahan binaan dan masalah pengangkutan. Berita seterusnya mengenai program agihan bubur lambuk oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Batu Kawah dengan kerjasama 3 unit Saberkas Cawangan iaitu Kampung Sinar Budi Lama, Kampung Sinar Budi Baru dan Kampung Tengah Sungai pada Ahad. Program yang diadakan di Dewan Sinar Budi Lama tersebut turut disertai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak merangkap Adun Batu Kawah Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dengan 500 bungkusan bubur lambuk telah diagihkan kepada penduduk di kawasannya. Okay, I want to banyak terima kasih untuk Saberkas Batu Kawah, Cawangan Batu Kawah, which has 3 units, Sinar Budi Baru, Sinar Budi Lama dan Kampung Tengah Sungai. For doing this very traditional Aidilfitri Ramadan type of activity, which is the bubur lambu. And this year, because under the MCO COVID-19, so we cannot do our usual way in which we involve a lot more people. But despite the fact that all the limitations and the adaptation, I'm very grateful that the tradition continues. Jelas Datuk Sim, program sedemikian merupakan salah satu tradisi bulan Ramadan dalam menggalakkan amalan bersedekah. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan perhargaan kepada setiap ahli Saberkas yang telah menjayakan program tersebut. Berikut pula, sehingga 2 Mei 2021, bahagian Miri telah mencatat sebanyak 12 kluster aktif. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, daripada jumlah itu 6 kluster melibatkan tempat kerja, 3 kluster institusi pendidikan dan 3 kluster aktiviti sosial. Berikut jelas beliau selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri melalui aplikasi Zoom pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak melaporkan sehingga Ahad, Majlis Bandaraya Miri MBM telah memeriksa 648 buah premis di daerah Miri meliputi 28 buah pasaraya, 531 premis makanan, 36 penjaja, 40 premis perniagaan dan 13 pusat penjaja. Jumlah keseluruhan kompaun yang telah dikeluarkan bagi tempoh 26 April sehingga 2 Mei 2021 adalah sebanyak 9 kompaun. Polis Diraja Malaysia PDRM turut melaporkan bagi tempoh 25 April hingga 1 Mei 2021, 6 buah balai polis di Miri telah menerima 7,688 permohonan permit rentas daerah dengan 528 telah ditolak dan 7,610 telah diluluskan. Manakala bagi sekatan jalan raya pula, sebanyak 11,076 buah kenderaan telah diperiksa, 214 kenderaan telah diarahkan untuk berpatah balik dan 10 saman trafik telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Selanjutnya,
Projek melebarkan Sungai Iran di Kampung Badung Daro yang telah dilaksanakan bermula 14 April 2021 dijangka siap Julai 2021. Sungai Iran panjang 650 meter merupakan laluan utama nelayan yang sebelum ini semakin sempit dan menyukarkan aktiviti mereka terutamanya apabila air surut. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa majlis perasmian Tukun Tiruan di perairan Daro sebelum ini telah meluluskan projek tersebut dengan kos sebanyak RM255,150 demi kepentingan para nelayan di kampung itu. Di Dewan Undangan Negeri Dun Report, projek menaik taraf 7 jalan kampung oleh Majlis Daerah Sarike MDS yang kini telah siap akan memudahkan pergerakan penduduk di kawasan itu. Berikut senarai projek berkenaan. Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si semasa meninjau projek tersebut pada Ahad berkata adalah menjadi keutamaan kepada beliau untuk memastikan penduduk dapat menikmati kemudahan jalan raya yang lebih sempurna. Tambahnya, MDS telah menunjukkan komitmen kerja yang baik dan memainkan peranan yang penting untuk berkhidmat kepada rakyat. Laporan di Sarike. Semua rakyat harus meningkatkan lagi pematuhan terhadap garis panduan prosedur operasi standard SOP untuk mengelakkan penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas, lebih-lebih lagi daerah Sarike yang kini berstatus merah. Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si semasa lawatannya ke program imunisasi COVID-19 kebangsaan Fasa 2 peringkat bahagian Sarike pada Sabtu menyeru rakyat agar melindungi diri dengan mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Manakala di Kuching, dalam tinjauan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Fasa 2 di Stadium Perpaduan pada Isnin, beberapa penerima yang telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 memberi reaksi positif terhadap program berkenaan. Azhar Zaidil, 48 tahun ketika ditemui selepas menerima suntikan vaksin berkata, suntikan kali kedua ini berbeza dari suntikan pertama namun beliau tidak mengalami sebarang kesan sampingan. Dos yang kedua yang saya terima pada hari ini mungkin ada lain sikit dari dos pertama lah. Waktu diinjek ada sakit sikit dari dos yang pertama. Dos yang pertama saya ada rasa apa-apa. Tapi dari segi keadaan ada okey sikit dari yang dos yang pertama. Dos pertama ya ada rasa dekat tengkok lah. Dos yang kedua tu alhamdulillah lah saya ada rasa apa-apa. Sementara itu, Dayang Normala Abang Yak memuji layanan petugas Barisan Hadapan semasa menjalankan tugas memberi suntikan tersebut. Tugas layanan mereka sangat baik, sangat memuaskan hati. Kita rasa rileks. Memang tidak tertekan, kita rasa rileks. Bagi Nazar Bujang pula, beliau menggalakkan masyarakat khususnya di Sarawak untuk mendaftar dan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pun digalakkanlah semua rakyat terutama di Sarawak lah untuk ambil vaksin tu. And then sidang pun progresnya ataupun perjalanan kelancarannya memang tip-top lah. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.